Yang Berhormat Tuan Muhammad Nasir bin Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Bertua, soalan saya nombor 4. Datuk Yang Bertua, menyediakan kebajikan kepada guru merupakan salah satu faktor utama dalam usaha meningkatkan pendidikan negara. Antaranya adalah dengan penyediaan kemudahan kuartus atau rumah guru yang selesa dan mencukupi. Setakat ini, Kementerian Pelajaran telah pun melaksanakan pembinaan kuartus guru atau Kompleks Institusi Pendidikan KIP sebanyak 30,511 unit di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 21,698 unit iaitu 71.1% telah pun diduduki, manakala bakinya sebanyak 8,812 iaitu 28.9% lagi masih kosong atau belum dihuni dan tidak diduduki. Antara punca KIP mengalami masalah pengisian penghuni adalah kadar sewa tempatan yang lebih murah dan rendah dan juga keadaan fizikal unit-unit KIP yang rosak. Kementerian Pelajaran telah menubuhkan satu task force bagi mengatasi masalah pengisian KIP yang kosong di seluruh negara. Antara tindakan yang dilakukan adalah menilai anggaran kos penyelenggaraan kerosakan setiap unit KIP yang tidak terurus dan yang mengalami kerosakan. Terdapat juga KIP yang kosong digunakan sebagai pusat latihan guru dalam perkhidmatan PLGDP seperti di KIP Sungai Buloh Perak, KIP Temerloh Pahang, KIP Tenggara Johor dan KIP Sungai Karangan Kedah. Selain itu, Kementerian Pelajaran juga sedang menimbang cadangan untuk menyewakan unit-unit yang tidak diisi kepada kementerian dan agensi-agensi lain yang amat memerlukan. Untuk maklumat ahli yang berhormat, KIP di Naka, Padang Terap sudah pun mempunyai Certificate of Fitness CF pada 2 hari bulan Oktober 2001 dan selayaknya untuk diduduki atau didiami oleh guru. Berhubung dengan dakwaan wujudnya meter air yang terpaksa dikongsi oleh penghuni, perkara tersebut memang masih berlaku seperti di KIP di Naka, Padang Terap disebabkan oleh perjanjian dengan Jabatan Bekalan Air Kedah ketika pembinaan KIP tersebut. Ini memang termaktub dalam Enactment Bekalan Air Negeri Kedah 1991. Justru bagi menangani situasi ini, Kementerian Pelajaran bercadang untuk membuat bacaan meter air secara individu seperti yang dilaksanakan di KIP Pulau Pinang. Kementerian akan sedaya upaya menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku agar guru-guru tidak terbeban dengan masalah yang boleh mengganggu tumpuan guru dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Padang Terap. Terima kasih Datuk Yang Terpetua. Terima kasih kepada Timbalan Menteri. Berkaitan dengan kuartus guru, tadi kementerian telah mengakui bahawa memang berlaku masalah daripada sudut fizikal terhadap kuartus guru ini. Dan saya dapati dalam kita memberi kebajikan kepada guru-guru ini, saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, dipahamkan bahawa KIP ini dibina oleh konsultan. Kemudian bila diserahkan kepada pihak kementerian, maka di sana bila berlaku permasalahan, pihak JKR tidak mahu bertanggungjawab kerana sudah diserahkan kepada pihak kementerian. Jadi saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, bagaimanakah ia boleh diselesaikan masalah yang berlaku ni, kerana dia boleh memberi kesan kepada guru-guru dan juga penghuni yang ada di dalam. Yang kedua sedikit lagi ialah yang berkaitan dengan meter air. Saya dipahamkan penyatuan ataupun penggunaan meter air yang bersepadu ini bukan sahaja berlaku di kuartus guru di Naka, tapi juga di tempat-tempat lain di seluruh negara, kecuali yang disebutkan oleh Timbalan Menteri tadi di Pulau Pinang. Jadi bagaimanakah caranya supaya pihak kementerian boleh berunding dengan pihak pembekal air, operator bekalan air, untuk menjadikan meter-meter air ini dalam bentuk individu. Dan juga saya ingin bertanya tentang persoalan kuartus guru di
Kuala Nerang yang masih lagi belum digunakan sampai hari ini. Jadi di sini ada masalah mungkin CF ataupun apa yang menyebabkan guru tidak boleh memanfaatkan kuartus guru di sekolah menengah Kuala Nerang. Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Pertama-tamanya kita mengaku bahawa semasa pembinaan itu ianya dirancang oleh konsultan, ya. Kemudian diserahkan kepada kementerian. Dan apa yang saya nak maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini ialah apa yang kerajaan lakukan selama ini, kita memberi imbuhan perumahan tetap dan juga kolah. Bagi guru-guru yang hendak menerima ITP, iaitu imbuhan tetap perumahan, mereka akan hilang sekiranya mereka duduk di kuartus. Dan kalaulah mereka duduk di padang terap, mungkin sewa rumah, sebuah rumah, mungkin teres biasa, mungkin RM300. Tetapi bagi mereka yang jadi guru DG 41, mereka dapat RM300 untuk ITP, ya. Kemudian 44 DG 44 dia dapat RM400. Kalau 48 dia dapat RM550. Selain daripada imbuhan tetap perumahan tak boleh terima, satu lagi kolah, di mana ada 100, 200, 300 mengikut kategori, mereka akan dipotong separuh. Kalau 300 dipotong separuh menjadi 150. Kalau kita campur kedua-dua ini, ianya jauh lebih tinggi daripada sewa yang mereka boleh dapat daripada luar. Itu yang menyebabkan faktor kenapa guru tidak duduk di kuartus. Yang pertama, kerana kebajikan guru sekarang lebih baik. Kalau mereka duduk dekat kuartus, mungkin mereka akan hilang allowance yang mereka layak itu. Itu pertama. Kedua, mengenai CF. Untuk semua guru-guru kuartus guru ini, kita mensyaratkan kalau kita tak terima mesti ada CF. Kalau tidak ada CF, kita tidak boleh terima kerana tak lengkap, ya. Dan apa yang Muhammad bangkitkan itu betul dari segi meter persepadu ni. Sebenarnya salah satu masalah atau kekangan yang guru-guru tidak mahu duduk kerana kalau dia buat secara pukal, isi padu air yang digunakan itu terlalu banyak. Semakin banyak isi padu air digunakan, dia akan tertaluk kepada satu tarif yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, sekiranya kita dapat buat secara individu, kita akan lakukan seperti yang kita buat di KIP Pulau Pinang. Maka kita sedang dalam proses. Oleh kerana Jabatan Bekalan Air Kedah ni sekarang di bawah enactment dulu, semasa penyelenggaraan, masa itu diserahkan kepada SADAH, ya, Syarikat Air Darul Aman. Dan kita sedang berbincang dengan SADAH, sekiranya diizinkan, kita mahu supaya ianya dapat dipecah-pecahkan secara individu, dan ini akan mengurangkan beban guru mereka yang menghuni di sana. Jadi saya rasa soal penyelenggaraan itu adalah satu perkara yang perlu kita lihat, dan kita kena membaiki kerosakan yang ada pada setiap kuartus guru supaya mereka dapat satu persaingan kondusif untuk diduduki. Itulah baru dapat menggalakkan mereka yang terpaksa. Dan salah satu lagi faktor saya maklumkan kepada Yang Berhormat, guru sandaran tidak terlatih, mereka tak boleh. Dan kita terpaksa cari kaedah lain seperti mana yang saya huraikan, jadikan sebagai pusat latihan dan kita sewa pada agensi lain. Ini antara perkara yang boleh kita lakukan untuk mengisi 28.9% yang masih kosong. Terima kasih.